Seksyen 14, liwat. Tafsiran liwat ialah satu kesalahan yang merupakan persetubuhan di antara seorang lelaki dengan seorang lelaki. Kita fahamlah tu. Yang lain, atau di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang dilakukan di luar tabi'i, iaitu melalui dubur. Maknanya liwat sama ada lelaki dengan lelaki atau lelaki dengan perempuan main ikut pintu belakang. Yang saya terperanjat, dia kata selain daripada isterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Okey, aku nak berkongsi sebenar-benarnya kan, baru terdedah balik video baru-baru ni. PAS, hudud daripada parti PAS, benar suami liwat isteri. Allahu Akbar. Aku akan bawa seorang bekas ahli parlimen Kulim Bandar Baru. Dia daripada parti bebas, dia duduk di dalam parlimen dan dia macam dia ada ulas setiap undang-undang hudud yang diluluskan oleh kerajaan PAS semasa memerintah negeri Terengganu membenarkan suami meliwat isteri. Allahu Akbar. Patutlah PAS ni bukan nak katalah. Walaupun dia kata hudud, perkataan hudud ni aku screenshot, aku tak ni lagi. Aku akan playkan video ni. Walaupun dia guna nama hudud, tapi dia yang buat. Allahu Akbar, subhanallah. Membenarkan suami meliwat isteri. Sedangkan dalam Islam tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Walaupun di dalam dunia pernikahan, walaupun kita dah kahwin, daripada kecil sampai ke alam dewasa sebelum kita berkahwin dan sebelum kita angkat nikah, kita duduk di dalam kursus perkahwinan pun memang dah dibagi tahu. Daripada tak wujudnya parti PAS, daripada dulu, daripada zaman Rasulullah hingga sekarang, suami tak boleh liwat isteri. Itu perkara yang Allah mungkar, perkara-perkara yang haram sebagai seorang suami melakukan kepada isteri. Tapi parti PAS ni, Allahu Akbar. Lepas tu, ada juga dekat Perlis kalau tak silap aku, ada dah laporan polis daripada seorang isteri terhadap suami dia. Dia buat laporan polis terhadap suami dia kerana suami dia meliwat diri dia. Isteri buat laporan polis atas alasan suaminya meliwat dirinya. Allahu Akbar. Ada gambar ni. Ini yang betul-betul telah berlaku, bukan auta tapi fakta. Patutlah pun berlaku seorang ular mak pas balun punggung bini sampai rabak ingannya. Bini terpaksa buat report polis, rupanya enakmen jenayah syariah menghalalkan tutup punggung bini. Allahu Akbar. Mengarutlah, jom sama-sama kita dengar ucapan dan hujahan ustaz ni. Rang undang-undang yang diluluskan oleh parti PAS. Jom sama-sama kita dengar. Itu clear. Tapi tengok dalam enactment yang dikatakan hudud PAS ni, mukallaf maknanya orang yang sudah capai umur 18 tahun. Ini bercanggah dengan hukum yang ada. Kedua, boleh saya nak, sekejap je, satu lagi. Saya nak sebut contoh yang saya rasa sangat berat. Antaranya dalam ni ada pelantikan hakim-hakim. Hakim bukan Islam pun boleh jadi hakim dalam enactment hudud mereka. Macam mana ni? Lepas tu berkenaan dengan qazaf, 4 saksi. Kalau 4 saksi bagi keterangan betul ada berlaku zina apa semua, boleh dihukum. Tapi kalau tiba-tiba salah seorang saksi tu tarik diri, yang 3 orang tadi tu akan dihukum pula. Kan tak adil namanya tu. Ada ke dalam hukum? Tapi yang paling saya terperanjat, ada berbelas-belas kesilapan yang bercanggah dengan Islam. Tapi yang saya nak tunjuknya, ini bukan datang daripada yang dikatakan syariat Islam. Contohnya berkaitan dengan liwat. Disebut dalam ni liwat. Liwat ialah Seksyen 14. Ini enactment yang telah saya ada enactment yang belum digazet, dan ini enactment yang digazet. Dalam ni disebut Seksyen 14, liwat. Tafsiran liwat ialah satu kesalahan yang merupakan persetubuhan di antara seorang lelaki dengan seorang lelaki. Kita fahamlah tu. Yang lain, atau di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan
yang dilakukan di luar tabi'i, iaitu melalui dubur. Maknanya liwat sama ada lelaki dengan lelaki atau lelaki dengan perempuan main ikut pintu belakang. Yang saya terperanjat, dia kata selain daripada isterinya. Makna kata kalau seorang lelaki suami main dubur isteri dia, itu tak liwat dalam hudud PAS ni. Masya Allah. Apa dia ni? Selain daripada Jadi isterinya. Macam mana ni Ampang? adakah ini hudud? Ni lawak Bryce. Sianada. Cuba hamba fikirlah, selain daripada isteri dia, apa yang PAS buat itu bukannya hudud dan kisah. Itu dah lah, panjang sangat ni. Itu bukan hudud dan bukan kisas. PAS yang meluluskan tu pun, itu atas otak dan pemikiran puak-puak pimpinan PAS ni, adun Dewan Undangan Negeri tau. Mereka yang membincangkan, mereka yang membincang-bincang apa semua untuk nak meluluskan satu orang undang-undang. Faham tak? Macam mana ni cerita dia? Luluskan soal liwat. Kan? Khazaf. Okay, Khazaf saya aku masuk saksi apa semua. Sekarang ni aku nak fikir ni. Kan? Laki dengan laki dan perempuan tak boleh. Tetapi selain daripada isterinya, why kena ada selain daripada isterinya? Ustaz tu tadi cakap. Mengarut ke tak? Dia macam tak mengarut. Aku nak sebut perempuan ya, mengarut ke tak mengarut? Kita pun dia waktu di dalam proses pernikah kursus perkahwinan. Ustaz-ustaz yang mewakili majlis agama duk pesan tak boleh. Tapi PAS kononnya dia nak tunjuk dia lah yang terpaling Islam, terpaling membela agama, terpaling itu, terpaling ini. Dah tiba-tiba dia buat undang hudud parti PAS membenarkan tutuh punggung lah orang kata bubuh punggung isteri dia. Astagfirullah, tak boleh bayang, cannot brain babe. Cannot brain. Orang agama, kononnya parti ulama, pimpinan ulama, lepas tu kerajaan ulama PAS, tapi membenarkan perkara yang haram. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Kan? Lepas tu pula, apa yang PAS buat, apa yang PAS reka pula untuk 4 orang saksi untuk Khazaf. 4 orang saksi tu, kan, apa yang aku dengar baru ni pun sahabat aku Iswadi Moni pun ada membincangkan, ada buka satu flash dia punya slide menceritakan 4 orang saksi. 4 orang saksi tu untuk nak jatuhkan hukuman hudud terhadap dia, 4 orang saksi tu perlu nampak alat A ke alat B. Alat A masuk ke dalam alat B. Perlu nampak barulah boleh menjadi saksi. Jadi itu yang tu ada juga perbezaan pendapat di dalam antara ulama-ulama dunia ni. Perbezaan yang pendapat. Tapi yang membezakan hudud parti PAS ni, kan ustaz tu tadi cakap, kalau 4 orang saksi tiba-tiba seorang tarik diri, 3 orang tu akan didakwa. Astaghfirullahalazim. 3 orang tu tak ada kena-mengena pula dia didakwa. Kena jatuh hukum penjara ke apa ke. Sedangkan yang tarik diri seorang tu lah yang sepatutnya dia yang didakwa sama ada betul-betul dia tahu ataupun betul-betul dia tak tahu. Dia tahu keadaan perbuatan tu, perkara tu berlaku sebab apa dia tarik diri. Kita perlu tanya dia. Bukannya kita mendakwa hak 3 orang ni tetap bertahan untuk nak jadi saksi dia. Tiba-tiba di dalam parti PAS ni 3 orang tu yang tak tarik diri, yang masih duduk bersama dengan PAS, yang masih macam berpegang teguh atas saksi ataupun apa yang mereka nampak, kena dakwa. Yang seorang tu tak kena dakwa. Pelik ke tak pelik parti PAS ni? Kan? Ada orang pun lupa kot. Kan? Dia pernah tulis buku Khazaf. Buku yang bertajuk Khazaf terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang berlaku dekat Anwar Ibrahim.
Sekarang dia lupa. Sekarang dengan penuh ego, sombong, bongkak, dia boleh kata bekas banduan. Bekas banduan. Bekas banduan. Kalau hampa ingat, ada orang pernah kata, di dalam kerajaan hari ini, ada perasuah, ada penzalim, ada banduan, ada lagi pencuri, macam-macam. Ada orang dia duduk dia duduk gelarkan ahli-ahli parlimen ataupun menteri-menteri yang ada di dalam kerajaan ni. Ada penipu, ada pemfitnah. Oh, sedap dia Tapi dia lupa diri dia. Dia lupa pimpinan dia, sahabat-sahabat kawan-kawan dia. Pelik lah orang macam Hadi Awang ni. Jujur cakap, aku pelik gila-gila punya pelik lah. Kalau dia buat, boleh. Lalah yang dia buat tu mengarut. Bertentangan dengan agama Islam. Tidak menunjukkan betul-betul ini adalah Islam. Ini padahal apa yang dia buat tu, itu adalah satu kezaliman. Oh, kita nak Islam, kita nak undang-undang Islam, nak undang-undang Islam. Nak undang-undang Islam, adakah sekarang ni perundangan undang-undang di dalam negara kita ni memberi ancaman kepada agama Islam dalam negara kita? No, tak ada pun. Alhamdulillah, dengan undang-undang perlembagaan negara tidak memberi ancaman sikit pun terhadap agama Islam. Melainkan kalau perlembagaan undang-undang kita ni memberi ancaman. Di dalam perlembagaan cakap, kerja-kerja dakwah tak boleh lakukan. Zina, tak, memang dibenarkan berlaku. Riba, judi, mabuk dibenarkan, dihalalkan. Itu barulah memberi ancaman terhadap agama Islam. Kita wajib lawan. Wajib lawan. Tetapi alhamdulillah, hang lakukan benda yang salah, semua hang akan didakwa. Okey, apa yang ku faham daripada kita merdeka dulu kan, daripada mula-mula kita merdeka, ataupun kita buat macam ni lah, undang-undang jalan raya lah. Dulu waktu zaman tak ada kereta, ataupun waktu zaman jalan batu, undang-undang jalan batu. Bila dah ada jalan tar satu lorong, accident lah, duk potong lah apa. Okey, jadi akan wujud satu undang-undang demi satu undang-undang. Okey, sekarang ni kita kereta dah banyak dah di dalam Malaysia. Ni, depa duk potong dekat waktu corner. Kan, depa duk potong. Jadi kerajaan pun gubal satu undang-undang. Kan, dekat corner-corner kena buat 2 lane. Lepas tu tak boleh potong. Kalau siapa potong akan kena saman. Lepas tu ada 2 lane, 3 lane. 2 line, 3 line jalan. Kereta boleh laju. Oh, kita kena buat speed track. Jadi melanggar kesalahan sekian. Jadi gubal undang satu persatu. Jadi upgrade. Contoh macam sekarang, tiba-tiba pula ada satu undang-undang yang perlu digubar. So, kerajaan akan usulkan di dalam parlimen. Parlimen akan membincangkan, membahaskan dan meluluskan dan akan dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Semua dah bersetuju, maka luluslah dia menjadi satu undang-undang ataupun jadi satu perlembagaan. Seperti mana Akta Anti Lompat Parti. Dulu ahli-ahli parlimen boleh lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Kan, suka hati lah. Bila dah ada Akta Anti Lompat Parti, barulah mereka tak boleh. Mereka dah tak boleh melompat. Faham tak? Jadi tak apa-apa kita rasa perlu upgrade, kita upgrade. Tapi janganlah sampai bertentangan dengan agama Islam. Seperti mana yang PAS buat ni, membenarkan si suami meliwat si isteri. Sedangkan itu bertentangan dengan agama Islam. Memang di dalam agama Islam memang melarang meliwat isteri dia. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi otak sempit. Jangan gadai otak, jiwa, pemikiran kita ni kepada parti PAS. Berfikir di atas bumi yang nyata. Terima kasih banyak. Salihin Syabuddin sini. Assalamualaikum.